Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir min bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilma ilahi rabbil alamin. Okey, ayatnya berbunyi wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsal min hama'im masnun. Wa dan id ingatlah ketika qala telah kata buka oleh Tuhanmu, buka oleh Tuhanmu. Ataupun malaikat, plural, malaikat. Ini aku, ini sesungguhnya aku. Akan Ustaz, ya? tak dengar. Putus-putus. Betul-betul Orang lain betul-betul juga ke? Tak apa okey. Betul, Ustaz. Betul-betul juga. Betul-betul Ustaz tak dengar. Betul, Ustaz. Tak dengar. Okey. Puan Izawani, saya buat Puan Izawani jadi host sekejap. Nanti saya masuk balik, saya jadi host balik. Buat saya jadi host balik, boleh Puan Izawani? Boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waizawan ni buat saya jadi host balik. Okey, terima kasih. Okey. Semula ayat 28. Muka surat 263 ayat 28. Wa dan iz, ingatlah ketika qala telah berkata ataupun telah berfirman. Okey. Rabbuka oleh Tuhanmu, Rabbuka oleh Tuhanmu, li kepada ataupun bagi, kepada ataupun bagi, al-malaikah para malaikat, al-malaikah para malaikat. Ini sesungguhnya aku, khaliqun akan menciptakan, khaliqun akan menciptakan, basyaran manusia, min daripada salsalin tanah liat kering, salsalin tanah liat kering, min daripada hamain lumpur hitam, masnunin yang dibuat bentuk altar, altar. Satu lagi, maka iza apabila sawaituhu aku telah menyempurnakannya, nya Adam tadi, wa dan nafakhtu aku telah meniup, fihi padanya, pada Adam tadi, min daripada rohku. Falalu ataupun maka qa'u turunlah kamu semua, lahu bagi Adam, sajidin bersujud, dalam braket tulis tunduk, sajidin bersujud, dalam braket tulis tunduk. Okey, Tuan Haji Izali terjemahkan dua ayat pertama kita malam ni, 27 dengan 28. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, 28 dan 29. Silap. 28 29 Ustaz? Ya. Okey. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh Tuhanmu kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia daripada tanah liat kering, daripada lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakannya dan aku telah meniup padanya daripada rohku, lalu turunlah kamu semua baginya bersujud. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Izali Sulaiman. Ayat ni, ayat Allah ciptakan Adam, Allah suruh malaikat sujud ni, ada 7 tempat dalam Al-Quran. Ada 7 kali Allah mengulanginya dalam Al-Quran. Okey, kita belum bilang lagi kan? Kalau dah bilang minggu lepas, kita tahu. Pertama, surah Al-Baqarah. Tengok semua, buku surat 6. Buku surat 6, surah Al-Baqarah. Okey. Ayat yang ke-34. Tolong baca Puan Salasia. Boleh Puan Salasia? Ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak dan menyombongkan diri dan dia termasuk golongan yang kafir. Okey, ini nombor 1. Terima kasih. Tengok sama macam tadi. Sama. Yang kedua dalam surah Al-A'raf. Muka surat 151. Tolong baca dia, Puan Izawani, 151. Ayat bawah sekali ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami membentuk rupa kamu, kemudian kami berfirman kepada malaikat-malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud melainkan iblis,
tetapi tidak termasuk dalam golongan yang sujud. Okey, itu nombor 2. Terima kasih Puan Ismail. Nombor 3 ayat kita sekarang. Ayat kita sekarang lah bermula pada ayat 28, 29, 30, 31. Sama jalan cerita macam 2 ayat tadi. Itu nombor 3. Okey, dah 3 kali. 3 tempat. Yang keempat, tolong baca Puan Suraya Haidar. Boleh Puan Suraya Haidar. Yang keempat, surah Isra. Surah Isra, muka surat 286. Ya ke 286? Sorry, 288 Ada Puan Suraya Haidar, 288. Ayat 61. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Terima kasih Puan Suraya Haidar. Tu yang keberapa tu? 4. 3. 4 lah. Al-Baqarah, Al-A'raf, Al-Hijr, Isra. 4 lah. Okey, yang keempat. Yang kelima surah Kahfi. Tolong baca Puan Nur Zakiyah 299 ayat 50. 299 ayat 50. Tu yang kelima. Page 299 ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah daripada golongan jin, maka dia menderhakai perintah Tuhannya. Layakkah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Itu yang kelima. Yang keenam, tolong baca Puan Samia boleh? Puan Samia, muka surat 320 ayat 116. 350 Ustaz. 320 Oh, ayat 320. 116 dengan 117 kali boleh tak? 116 dengan 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis yang menolak. 117. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuh bagimu dan bagi isterimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua daripada syurga nanti. Kamu celaka. Oh, silap. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua daripada syurga. Nanti kamu celaka. Okey. Terjemahkan. Okey, seterusnya tu yang keenam. Tengok dalam ayat tu saya suruh baca satu ayat lagi tadi sebab Allah pesan ke Adam, hati-hati dia musuh kamu. Allah tahu sejak awal lagi Adam tu musuh, iblis tu musuh pada Nabi Adam. Daripada kita semua. Okey, yang ketujuh ni yang terakhir. Tolong baca Puan Siti Nulis muka surat 457. 457 ayat 71 sampai 74. 71 sampai 74. Kejap ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 71. Ya, sampai 74. Jika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia daripada tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh kepadanya, maka tunduklah kamu semua dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat semuanya bersujud kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Okay. Lagi ke? Cukup. Terima kasih Puan Siti Nulis. Okey, baik. Jadi ini 7 tempat kisah Allah, malaikat, iblis, Adam. 7 tempat dalam Quran Allah cerita. Kalau sekadar nak bagi info, kalau sekadar nak beritahu pada kita, sekali dah cukup. Tapi sampai 7 kali, kenapa?
Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh manusia benar-benar kenal, benar-benar tahu siapa musuh sebenar kita, siapa yang sentiasa dengki, cemburu dan tak puas hati dengan kita. Yang pertama. Tujuannya Allah nak suruh kita benar-benar kenal siapakah sebenarnya musuh kita. Jadi bila Allah nak suruh kita kenal siapa sebenarnya musuh kita, kita kena ambil tahulah apa perancangan dia, apa strategi dia, apa azam dia, apa keinginan dia. Yang pertama. Yang kedua, Allah SWT nak beri pengajaran pada kita kesan orang yang dekat dengan Allah anytime boleh berubah jadi orang paling jauh dengan, bukan orang lah, Iblis ni dia adalah golongan jin yang paling dekat dengan Allah sebelum Allah ciptakan Adam. Oleh kerana dalam kategori jin dia yang paling baik, Allah letak dia bersama dengan para malaikat. Okey, ni hadis sesuai Muslim dan riwayat Aisyah ada cerita pasal ni. Yang ketiga, Allah nak beritahu sebagai makhluk Allah yang Allah nak uji tahu muka bumi ni, baik manusia, baik jin, masing-masing pernah buat salah, masing-masing ada kesalahan. Sebagai makhluk Allah yang Allah nak uji tahu muka bumi ni, kan, masing-masing ada buat salah, masing-masing ada kesalahan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang membezakan kedudukan tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah action, reaksi mereka setelah mereka buat kesalahan. Bagaimana reaksi Adam setelah buat kesalahan dan bagaimana reaksi Iblis setelah buat kesalahan. Jadi itu 3 pengajaran kita nak dapat. Pertama, Allah nak suruh kita kenal siapa sebenarnya musuh kita, yang tak pernah cuti, tak pernah penat, tak pernah letih untuk hasut kita agar kita sama-sama jahat macam dia. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kita bahawasanya dalam menghadapi ujian, perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sentiasa akan buat salah, selalu akan buat kesalahan. Tetapi yang membezakan kita di sisi Allah, yang membezakan seseorang di sisi Allah ialah reaksi kita setelah kita buat salah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, itu 7 tempat dalam Quran Allah cerita pasal Adam dan Iblis dan juga para malaikat. Okey. Allah SWT sambung balik ayat kita. Sambung balik ayat kita. Sorry. Okey. Kita dah lalu minggu lepas ayat 26 mengenai manusia ni daripada tanah liat kering, lumpur hitam dan juga ayat lain tanah liat. Semua tu Allah campur jadilah Nabi Adam alaihi salam. Allah SWT berfirman pada para malaikat, aku akan buat seorang manusia daripada campuran tanah liat kering, daripada lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah sempurnakannya, maksudnya aku telah sempurnakan bentuk tubuh badan dia, aku telah sempurnakan bentuk tubuh badan dia, lalu aku akan tiup padanya rohku. Tiup padanya rohku ini, tuan-tuan dan puan-puan, memberi makna bukanlah sebahagian roh Allah tu Allah ambil letak sikit ke Adam. Ayat ini, kenapa perkataan rohku ni dibincangkan oleh ulama? Perkataan rohku ni, perkataan ruhi ni dibincangkan oleh ulama tafsir kerana orang-orang Kristian mengatakan Nabi Isa tu Tuhan. Kenapa Nabi Isa tu Tuhan? Allah ciptakan Nabi Isa daripada roh minhu, roh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rohku, roh Allah. Rohku ni, rohku, roh Allah, roh daripadaku, daripadanya, daripada Allah. Jadi orang Kristian, dia punya kefahaman tahu macam mana. Nabi Isa, dia kata contoh, ni orang Nabi Kristian punya kefahaman. Contoh, ni roh Allah. Ni roh Allah, contohlah, ni roh Allah. Ni roh Allah. Allah Ta'ala ambil sebahagian roh dia, Allah ambil sebahagian roh dia, jadikan Nabi Isa alaihi salam. Dia kata macam api asalnya satu kan, api asalnya satu, kita ambil sebahagian api tu buat api yang baru. Jadi api yang baru ni berasal daripada api yang satu ni, dia kata. Sebab tu mereka mengatakan Nabi Isa adalah roh Allah. Kita punya kefahaman Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah ni contoh sekarang nak faham, kita tak boleh nak nyamakan Allah dengan makhluk. Katakanlah ni Allah, dan Allah memiliki berbilion-bilion roh di sisi dia. Berbilion-bilion roh di sisi dia. Ni roh-roh yang dimiliki oleh Allah. Bukan roh zat Allah tu, roh yang dimiliki oleh Allah.
Jadi Allah Ta'ala cipta Nabi Adam ke, Nabi Isa ke, kita ke, Allah bagi roh. Ambil satu roh ni bagi kat dia. Ambil satu roh ni bagi kat Adam. Ambil satu roh ni bagi kat Nabi Isa. Ambil satu roh ni bagi kat orang lain. Itu maksud roh Allah. Maksudnya roh yang dimiliki oleh Allah. Bukan roh Allah punya zat. Allah punya zat lah kita panggil. Nak panggil badan tak sesuai pula nanti. Itu maksud yang kita faham. Orang Kristian oleh kerana perkataan rohku ni, maka dia mengatakan Nabi Isa sebahagian daripada Tuhan. Kenapa? Tuhan ambil sebahagian roh badan dia sendiri bagi kat Nabi Isa. Tengok surah An-Nisa, boleh tak? Tolong baca dia. Surah An-Nisa, muka surat 105 ke 106. Macam itulah lebih kurang. 105. 105, tolong baca Farhana Hamzah, boleh Farhana Hamzah. 105. 105 Ayat 171. ayat 171. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh daripadanya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah daripada mengatakan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Suci dia daripada tanggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Okey, terima kasih Puan. Ayat yang 171 ni, ada ayat dia, tengok baris ketiga. Alqaha ila Maryam wa ruhum min. Jadi Nabi Isa dipanggil Ruhullah. Dipanggil Ruhullah bukanlah bermakna Nabi Isa tu sebahagian ruh Allah, ruh badan Allah ambil bagi Nabi Isa. Bukan. Ruhullah tu maksudnya Nabi Isa Allah hanya jadikan melalui ruh semata tanpa ada percantuman gabungan air mani lelaki dengan air mani perempuan. Kita semua Allah bagi roh. Tapi sebelum Allah bagi roh pada kita, kita ni terjadi hasil daripada mak ayah kita. Itu maksud saya. Adapun Nabi Isa Allah panggil dia roh kerana dia hanya diciptakan dengan roh tanpa hasil gabungan air mani lelaki dengan air mani perempuan. Tu Nabi Isa panggil, Allah panggil Nabi Isa roh. Kita pun sama juga roh. Ada roh. Dia orang Kristian mengatakan roh Nabi Isa tu adalah roh Allah yang sama. Allah ambil sebahagian letakkan Nabi Isa. Jadi dia kata Nabi Isa tu roh lah. Jadi orang Kristian yang berbangsa Arab. Orang Kristian memang ada pun yang bangsa Arab sejak zaman dulu lagi. Jadi mereka mengatakan, Quran kamu sebut, dia kata pada orang Islam, Quran kamu sebut, Nabi Isa tu dipanggil ruhum minhu. Nabi Isa tu dipanggil ruhum minhu. Saya tulis kat skrin. Roh Nabi Isa tu roh daripada Allah. Sebabkan perkataan minhu ni lah. Maka orang Kristian mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, Tuhan adalah Nabi Isa. Ataupun Tuhan, Nabi Isa tu sebahagian daripada diri Tuhan. Maka ni orang Kristian yang pandai bahasa Arab lah ni. Orang Kristian yang tak pandai bahasa Arab mana tahu apa. Maka ulama-ulama tafsir kita jawab, kalaulah kerana perkataan minhu ni menyebabkan Nabi Isa tu dipanggil Tuhan, maka cuba tengok surah Al-Jasiyah. Boleh tak? Surah Al-Jasiyah. Tolong baca dia Puan Tamsiah. Tolong baca boleh Puan Tamsiah. Surah Al-Jasiyah. Boleh Ustaz. Kita cari muka surat tak? Ya, bawah sekali. Yes, muka surat 499. Ayat 13. Kalau boleh semua sahabat-sahabat buka jugalah page tu. Ayat yang bawah sekali Ustaz Ya, 13.
dan dia sebagai radanya. Sungguhnya sekian orang yang berfikir. Okey. Betul-betul lah Puan Tamsiah, betul-betul. Tak tahu lah saya seorang yang dengar betul-betul, orang lain macam mana dengar betul-betul juga ke? Betul-betul. Betul. Betul-betul. Okey, tak apa Puan Tamsiah. Okey, tengok ayat ni. Allah berfirman, وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Dan dia telah menundukkan bagi kamu apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kesemuanya daripada Allah. Kesemuanya daripada Allah. Jadi kalaulah perkataan minhu kat sini, yang surah An-Nisa tadi, maksudnya daripada badan Allah. Sebab tu Nabi Isa dipanggil sebahagian Tuhan. Maka langit bumi pun kena agak Tuhan jugalah. Langit dan bumi kita pun sebahagian daripada Tuhan jugalah, sebab dia sama-sama ada minhu ni. Jadi langit itu pun sebahagian Tuhan. Bumi ni pun sebahagian Tuhan. Peninglah kalau macam tu. Kerana semata-mata perkataan minhu. Jadi maksud Allah tiupkan roh dia pada Nabi Isa, kepada kita, kepada Adam, kepada dia. Allah memiliki banyak roh. Berbilion-bilion, trilion, banyak sangat roh Allah Ta'ala ada. Lepas Allah siap ciptakan seseorang, Allah bagi roh pada dia. Satu pada Nabi Isa, satu pada Adam, satu pada kita, satu. Itu maksud roh daripada Allah. Bukanlah maksudnya Allah Ta'ala ambil roh dia, roh badan Allah, roh diri Allah ambil bagi pada Nabi Isa. Bukan tu maksud dia. Jadi kalaulah maksud tu, maka Nabi Adam ni pun sama juga, kena anggap Tuhan jugalah. Sebab Allah kata, aku meniup padanya rohku. Roh Allah Ta'ala, Allah tiup sikit pada Nabi Adam. Contoh paling mudah, saya jual gigi palsu. Saya jual gigi palsu. Dalam masa yang sama, saya juga pakai gigi palsu. Saya pakai gigi palsu juga. Saya jual gigi palsu juga. Jadi adalah sahabat kita beli gigi palsu saya. Dia pun pakai. Orang pun tanya, awak beli kat mana gigi? Awak dapat mana gigi palsu tu? Ni gigi palsu Ustaz ni. Dia bagi saya. Jadi orang yang tak cerdik dia akan faham. Saya ambil gigi palsu saya bagi orang tu. Adakah maksud gigi palsu Ustaz? Maksudnya saya punya gigi palsu, ambil cabut sikit 2, 3, 4 batang bagi dia. Tak. Saya memiliki banyak stok gigi palsu. 500 biji gigi palsu ada kat saya. Untuk saya jual, saya bagi free satu kat dia. Itu maksud dia. Bukanlah saya ambil gigi palsu saya bagi kat dia. Sama lah juga Allah Ta'ala kata dia bagi roh pada Nabi Adam, roh pada Nabi Isa, roh pada kita semua. Bukanlah ambil roh badan dia, diri dia. Bagi pada Adam dengan Isa dan kita semua, bukan. Okey, maksud tiup kat sini, tuan-tuan dan puan-puan, adakah Allah Ta'ala tu membuat perbuatan meniup macam kita juga? Adakah Allah Ta'ala memasukkan, melakukan perbuatan meniup macam kita juga? Tak. Allah Ta'ala tak buat kerja tiup-tiup. Maksud tiup kat sini adalah Allah Ta'ala memasukkan roh dalam badan manusia dengan cara paling mudah. Allah Ta'ala memasukkan roh dalam badan manusia dengan cara yang paling mudah. Apa dia perbuatan yang paling mudah lebih daripada tiup? Tiup lah mudah, nak buat tu tiup, nak buat ni tiup. Mudah lah kan? Jadi bukanlah bermakna literal ayat ni Allah Ta'ala kena tiup. Jadi setiap kali nak buat anak Adam, Allah kena tiup. Letih lah Allah Ta'ala nak tiup hari-hari. Satu hari banyak mana bayi baru dilahirkan. Setiap hari berapa ratus ribu orang manusia dilahirkan atas muka bumi ni. Berapa ratus ribu tak tahulah. Jadi kalau setiap bayi lahir Allah Ta'ala nak kena tiup. Maksud tiup kat sini adalah Allah Ta'ala memasukkan roh dalam badan mana-mana manusia dengan cara yang paling mudah. Itu maksud tiup kat sini. Allah Ta'ala Maha Suci daripada menyamai perbuatan dengan perbuatan mana-mana makhluk. Malaikat, ya. Allah suruh tiup, dia tiup. Adapun Allah sendiri tak perlu buat kerja tiup-tiup kat sini. Tapi tu Allah kata dia tiup. Maksud dia tiup, Allah sandarkan perbuatan tu pada diri dia. Sedangkan dia hanya memerintahkan dengan mengatakan kun. Yang lain semua malaikat buat kerja. Okey, baik. Lepas maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh malaikat-malaikat sujud pada Adam sebelum Allah buat Adam. Sebelum Allah buat Nabi Adam. Kalau kita tengok 7 ayat tadi, 7 ayat yang berbeza tadi, kan kita refer tadi, kita tengok ayat ni ada sedikit perbezaan. Maka ulama tafsir mengatakan perintah Allah pada para malaikat untuk sujud pada Nabi Adam bukan sekali. Lebih pada sekali. Sebab kalau tengok susunan dia, berbeza-beza. Tu cakap lain, ni cakap lain, ni ada lain sikit. Ada perbezaan-perbezaan. Jadi Allah nak kena suruh malaikat banyak kali, kenapa? Malaikat ni tak dengar kata ke? Tak.
Sebelum Allah buat Nabi Adam lagi, Allah dah kata dah dalam ayat ni, tengok. Allah kata, aku nak buat makhluk ni, manusia ni daripada tanah liat, daripada lumpur hitam. Nanti bila aku dah sempurnakan ciptaan dia, aku dah tiup pada dia roh, kamu semua sujudlah pada dia. Kamu semua sujudlah ya pada dia. Dia perintah ni sebelum Allah buat Nabi Adam lagi, dah ada perintah. Lepas Nabi Adam siap, maksudnya jadi manusia, Allah suruh sekali lagi. Allah suruh kali yang lain pula. Allah suruh kali yang lain pula kepada para malaikat. Lepas suruhan kali kedua ni, maksud Nabi Adam dah ada, malaikat semua terus sujud pada Nabi Adam. Yang tak nak sujud, iblis satu sahaja. Okey, baik. Apa hukum sujud pada makhluk selain Allah? Apa hukum sujud pada makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu Wa Taala? Mana boleh sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala? Sujud pada makhluk mana boleh? Sujud pada patung tak boleh, sujud pada orang tak boleh, sujud pada Nabi tak boleh. Ni Allah suruh sujud pada Allah suruh sujud pada Nabi Adam. Nabi Adam ni makhluk. Baik, ada tiga jawapan. Pertama, maksud sujud kat sini ialah tunduk. Bukan sujud kepala kena tanah, maksudnya tunduk sahaja. Maksud sujud kat sini adalah tunduk. Ni kita nak jawab lah ni. Tengok muka surah Al-Baqarah boleh? Surah Al-Baqarah. Muka surat. Perkataan sujud. Tapi bukan makna sujud dahi kena lantai. Perkataan sujud tapi hanya beri makna tunduk. Muka surat 9. Tolong baca dia boleh? Muka surat 9 ayat atas sekali. Tuan Haji Abdul Rashid boleh? Tuan Haji Rashid Abdul Ghani tolong baca boleh? Muka surat 9 ayat atas sekali. Kalau kita tengok sama-sama, dalam ayat itu ada perkataan sujadan. Ayat berapa Ustaz? Ayat 58. Muka surat 9 ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, iaitu Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membongkok. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Nescaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambahkan kurniaan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Okey, terima kasih Tuan Haji Rashid. Jadi dalam ayat tu ada perkataan sujadan. Membongkok, diterjemahkan membongkok, bawing, diterjemah bawing. Membongkok. Terjemah lafaznya sujadan tapi terjemah dia bongkok. Jadi maksud Allah suruh malaikat sujud pada Adam kat sini, tunduk, bongkok. Macam Jepun tu. Tengok hadis kat skrin Saya share hadis kat skrin. Tak boleh sujud pada orang. Okey. Pada Abu Zar radhiyallahu anhu, beliau berkata, dia pergi kat satu negeri, dia tengok orang-orang kat negeri tersebut sujud pada pendeta-pendeta mereka. Jadi, dia kata kat Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau lebih berhak untuk dijadikan tempat bersujud. Kat negeri tersebut, kat Palestin ni, dia pergi Palestin, dia tengok orang-orang sujud pada pendeta-pendeta kat Palestin masa itu. Jadi, dia tanya kat Nabi, ya Rasulullah, sebagaimana orang Yahudi Nasrani sujud pada pendeta, engkau lagi dah patut kami sujud pada engkau, muliakan kau. Maka Nabi SAW bersabda, la, tak boleh. Lau kuntu amiran basharan an yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min izami haqqihi 'alayha. Tak boleh. Kalaulah aku nak suruh mana-mana manusia sujud pada manusia yang lain, nescaya aku akan suruh perempuan ataupun isteri sujud kepada suaminya kerana besarnya hak suami kepada isteri dia. Tak boleh sujud pada orang. Jadi macam mana sekarang ni sujud pada orang? Jadi jawapan pertama, tunduk. Samalah juga jawapan ini kita jawab dalam surah Yusuf, ketika mana Nabi Yusuf diangkat menjadi Raja Muda Mesir. Dia bawa mak ayah dia daripada Palestin, adik-beradik dia, ada perkataan sujud. Jadi sujud kat sini dalam surah Yusuf ada dua jawapan. Jawapan dia sama macam kita punya perbincangan sekarang. Tengok surah Yusuf ayat 100. Tolong baca dia, Puan Rahimah, tolong baca boleh Puan Rahimah? Muka surat 245. 247.
247. Ayat 100. Ayat 100. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia mengangkat kedua-dua orang tuanya ke atas singgasana dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya, yakni Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takdir mimpiku yang dahulu dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Okey, cukup buat Rahimah. Okey, sama juga kan. Nabi Yusuf, dia suruh mak ayah dia bawa naik mak ayah dia atas singgasana. Lalu mereka semua sujud pada Yusuf. Jadi apa maksud sujud kat sini? Kat sini, pertama makna sujud tunduk macam kita bincang tunduk-tunduk tadi lah. Yang kedua, syariat pada zaman dahulu. Syariat pada zaman dahulu tidak menyalahkan ataupun kita kata tidak dianggap berdosa seseorang sujud pada Nabi. Ini jawapan-jawapan ulama tafsir. Ada hadis yang saya share tadi, itu zaman Nabi Muhammad. Itu zaman Nabi Muhammad SAW. Okey, baik, tak apa. Jawapan kedua untuk kita ialah Allah suruh para malaikat sujud pada Nabi Adam. Bukanlah sujud pada zat badan Adam tu, tapi sujud pada Nabi Adam hanyalah sebagai kiblat. Nabi Adam tu hanyalah kiblat. Sujud sebenarnya pada Allah, tapi ngadap pada Nabi Adam. Kita sujud ngadap Kaabah. Adakah kita sujud pada Kaabah? Tak. Kita jadikan Kaabah tu sebagai arah kiblat je. Bukan kita sembah dinding bangunan Kaabah, bukan. Itu jawapan yang kedua. Jadi Allah suruh sujud pada Nabi Adam. Maknanya Allah suruh jadikan Adam kiblat, sujud tetap pada Allah SWT. Jawapan kedua. Jawapan ketiga, ya memang tak boleh sujud makhluk pada makhluk. Sujud makhluk pada makhluk tak boleh. Tapi bila ianya datang daripada Allah, jadi boleh. Makhluk sujud pada makhluk tak boleh. Tetapi kalau Allah yang suruh, jadi boleh. Kerja kat office, bos kita buat peraturan, tak boleh seorang pun keluar tanya office pergi kedai beli apa-apa makanan ke air ke, semua tak boleh. Contoh, bos kita buat peraturan kan, dia biasalah mana-mana office pun sama peraturan. Tak boleh masuk office keluar pergi beli roti, beli nasi lemak, tak boleh. Bos punya peraturan. Tapi kalau bos yang suruh, bos yang buat peraturan tu dia yang suruh. Awak pergi ambil duit ni, dijak beli. Takkan kita nak jawab, tak boleh bos, ni naik kerja bos, bos mana boleh suruh macam ni. Dia kata pun syarikat aku, suka hati aku lah nak suruh macam mana pun. Contoh. Baik, jadi jawapan ketiga ialah, ya memang tak boleh. Tapi bila suruhan itu, perintah tu datang daripada Allah SWT, maka ia jadi boleh. Okey, baik. Ayat kita sekarang, Allah kata, maka semua malaikat turun bersujud. Dalam ayat-ayat yang lain, Allah sebut perkataan ajma'un. Ayat lepas ni ada perkataan ajma'un. Maksud ajma'un ialah seluruh malaikat sujud serentak. Ketika mana Allah suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, seluruh para malaikat sujud serentak kepada Nabi Adam. Betul yang malaikat tanya Allah SWT, malaikat tanya Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, ya Allah, kenapa nak buat makhluk lain yang akan menumpahkan darah, yang akan buat kerosakan, sedangkan kami ni sentiasa mensucikanmu, kami sentiasa bertasbih memujimu. Soalan malaikat tadi bukanlah kerana nak menentang apa yang Allah nak buat, tetapi hanyalah sekadar nak mengetahui jawapan daripada pihak Allah SWT. Ada orang tanya, mungkin timbul soalan, kenapa malaikat ni pandai-pandai? Kenapa malaikat masih nak mempertikaikan apa yang Allah nak buat? Allah nak buat Nabi Adam khalifah. Kenapa malaikat sibuk-sibuk nak tanya? Kenapa nak buat manusia yang akan buat kerosakan, menumpahkan darah-darah? Baik, jawapan pertama ialah malaikat tidak akan mengeluarkan sebarang perkataan melainkan Allah suruh. Malaikat tidak akan mengeluarkan sebarang kata-kata, persoalan ke, kemusykilan ke, melainkan Allah suruh baru dia keluarkan. Kalau tak, malaikat tidak akan pandai-pandai mengeluarkan kata-kata tersebut. Jadi ayat surah Al-Baqarah, apa tajuk buku tu? Even Angel Ask kan. Tolong baca boleh? Puan Maisarah tolong baca. Minggu lepas kita dah baca dah ayat ni, kita ulang kaji balik. Surah Al-Baqarah, muka surat 6, ayat atas sekali kan. Ayat 30. Ayat 30. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Okey, terima kasih Puan Mansur. Ni malaikat ni mempersoalkan Allah ni. Kalau ikutkan, malaikat ni makhluk yang paling taat. Jadi apa Allah cakap? Diam je lah, patuh je lah. Apa hak kamu nak bersuara, nak mempersoalkan? Baik, antara jawapannya ialah malaikat ni dia nak bersuara atas perintah Allah Ta'ala. Maksudnya Allah yang ilhamkan pada malaikat untuk mengeluarkan persoalan ini untuk beritahu kita pandangan malaikat terhadap kita. Ini yang pertama. Yang kedua, jawapannya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tunjukkan kepada para malaikat, walaupun mereka selalu bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah, akan ada sebahagian manusia yang aku bagi nafsu, bagi keinginan syahwat, bagi nafsu, tetapi mereka dalam keadaan bernafsu, bersyahwat, masih boleh mensucikan aku, masih boleh bagi masa ibadat banyak-banyak pada aku, masih boleh bagi masa bertasbih, membaca Quran, ingat aku. Itu maksud ayat ni. Okey? Ada lagi 2, 3, 4 jawapan tentang persoalan malaikat pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, tapi itu antara jawapan-jawapannya. Maksudnya malaikat nak soal soalan tu pun adalah perintah Allah. Kerana malaikat tidak akan berani berkata-kata melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lepas Allah siap cipta Nabi Adam, malaikat yang mempersoalkan soalan ini pada Allah, dia tak banyak bunyi lah. Dia terus sujud pada Nabi Adam AS kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kat mana perintah malaikat tu? Saya tengok sekejap. Al-Anbiya. Tak silap saya surah Al-Anbiya. Walaupun malaikat ni makhluk yang besar, makhluk Allah yang besar, tetapi tengok muka surat 324. Puan Nur Azhar Ismail, tolong baca Puan Nur Azhar boleh? Page 324, ayat 26, 27, 28. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati kerana takut kepadanya. Terima kasih Puan Nur Azhar. Malaikat selalu berhati-hati kerana takut pada Allah. Berani dia mempersoalkan. Allah nak buat Nabi Adam, dia bertanya Allah Ta'ala, nak buat orang yang akan menumpahkan darah ke? Ayat 27 lagi jelas. Mereka tidak akan mendahului Allah dalam mana-mana perkataan. Maksudnya, kalau perintah untuk bertanya itu bukan daripada Allah, mereka tak akan berani buka mulut. Allah yang perintahkan mereka untuk bertanya soalan tersebut, tujuan dia nak beritahu kita apa asalnya pandangan malaikat pada kita. Itu tujuan dia. Okey, ini antara jawapan-jawapannya. Ada 4-5 jawapan kat situ sebenarnya. Cuma saya tak ingat sekarang semua sekali. Itulah 2 yang saya ingat. Okey, baik. Seterusnya, sambung ayat baru. Famaka sajada telah sujud. Sambung ayat baru. Famaka sajada telah sujud. Al-malaikah, para malaikat. Al-malaikah, para malaikat. Kulluhum, kesemua mereka. Kulluhum, kesemua mereka. Ajma'un, ajma'un, bersama-sama. Ajma'un, bersama-sama. Illa melainkan Iblis. Iblis lah. Dekat bahasa Inggeris punya terjemah dia tulis the fathers of jinn. Aba, dia enggan. Aba, dia enggan. An, untuk. Yakuna, dia menjadi. Yakuna, dia menjadi. Ma'a, bersama. Ma'a, bersama. As-sajidin, golongan yang bersujud. As-sajidin, golongan yang bersujud. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia, Tuan Haji Abdul Kahar dia, Puan Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Maka telah bersujud para malaikat
bersama-sama melainkan iblis. Dia enggan untuk dia menjadi bersama golongannya bersujud. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Encik Abdul Kahar. Jadi setelah Allah suruh malaikat sujud pada Nabi Adam, kesemua malaikat bersujud kecuali iblis. Jadi iblis ni malaikat ke bukan? Kita dah bincang, iblis bukan para malaikat. Allah suruh malaikat saja. Okey, tapi kenapa iblis termasuk sekali? Kerana iblis dia tinggal bersama golongan para malaikat, perintah tersebut ditujukan pada diri iblis juga. Dia tak nak sujud dan dia enggan untuk menjadi. Yakuna ni, tuan-tuan dan puan-puan, yakuna ni memberi makna fi'il mudhari', present tense ataupun future tense. Maknanya apa? Allah Ta'ala Maha mengetahui yang iblis sampai bila-bila tidak akan menjadi di kalangan orang-orang yang bersujud pada Nabi Adam. Sebab tu kali pertama iblis tak nak sujud, terus Allah kata dia termasuk golongan kafir. Kalau hari ni ada orang Islam tak nak sembahyang, pertama sekali kita pun tak boleh nak kata kafir pada orang Islam tak nak sembahyang. Walaupun hadis berbunyi dengan jelas, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar. Siapa tinggal sembahyang dengan sengaja dia kafir. Tapi kita hari ni tak boleh nak senang-senang mengatakan seorang tu kafir sebab dia tak sembahyang. Ulama-ulama empat mazhab mengatakan dia hanya kafir bila dia menafikan kewajipan sembahyang. Tak payah sembahyang kita duduk sembahyang ni untuk orang baru-baru je. Kita dah lama, dalam hati ada Allah. Yang penting setiap amalan kita niatkan untuk Allah, dikira sembahyang lah tu. Yang macam tu, ya kafir. Adapun yang malas, yang sibuk, yang tak sempat, yang terlupa, yang tak ingat, sengaja lupa, dia tak jadi kafir lagi. Baik, sekali iblis tak nak sujud pada Nabi Adam, Allah terus panggil dia kafir. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala Maha mengetahui future, sampai bila-bila pun iblis tak akan termasuk di kalangan orang yang akan sujud pada Adam. Tolong baca dia, Puan Nur Zafirah Kamarudin, tolong baca boleh? Muka surat 6, ayat 34. Jadi dah baca dah, kita ulang kaji balik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah beri hormat kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan iblis. Ia enggan dan takbur. Dan menjadilah ia dari golongan yang kafir. Okey, terima kasih Puan Nur Zafirah. Allah Ta'ala Maha mengetahui sekali Adam tak nak sujud pada iblis, Allah dah tahu dah dia akan kafir sampai bila. Sebab tu Allah kata kana, jadilah dia di kalangan orang kafir. Kita hari ni kalau ada jiran-jiran, saudara mara, adik-beradik, rakan Hafiz yang tak sembahyang, kita boleh kata dia ni confirm mati sebagai orang kafir, orang ingkar? Tak boleh. Mungkin hari ni dia tak sembahyang, bulan depan dia jadi orang baik, orang insaf, dia lagi banyak sembahyang pada kita, campur sembahyang sunat lagi banyak pada kita. Akan datang kita tak tahu. Ataupun senang cerita lah, hari ni ada jiran-jiran kita yang kafir, ada rakan Hafiz kita yang kafir, kita tak boleh kata dengan yakin, ni si kafir ni confirm mati kafir juga. Kita tak tahu. Esok lusa, bulan depan, tahun depan, dia masuk Islam, jadi mu'alaf yang lagi bagus banyak pada kita. Kita tak tahu. So kita jangan senang-senang mengatakan dengan yakin, si kafir ni ahli neraka, selagi dia tak mati. Tapi kalau jelas dia mati sebagai orang kafir, tak apalah kita kata ahli neraka, memang tu yang diberitahu dalam Quran. Tapi selagi orang tu masih hidup, kita tak boleh kata dengan jelas, ni ahli neraka, tak boleh. Allah SWT, sekali je iblis tak nak sujud pada Adam, Allah terus kata, kana minal kafirin. Dia telah termasuk di kalangan orang-orang kafir, iblis. Kerana apa? Kerana Allah Maha mengetahui di masa akan datang pun, sekiranya aku masih suruh dia bersujud pada Nabi Adam, dia tetap tak nak bersujud pada Nabi Adam. Sekiranya masa akan datang 100 tahun lagi ke 1000 tahun lagi ke, Allah hidupkan Adam balik, Allah suruh dia sujud pada Nabi Adam, dia tetap tidak akan bersujud pada Nabi Adam AS. Sebab tu sekali tak nak sujud, Allah Ta'ala telah mengetahui yang dia memang tak akan bersujud sampai bila-bila. Sebab tu dalam ayat 34 surah Al-Baqarah, Allah guna perkataan past tense. Maksud past tense, memang confirm dia tak termasuk di kalangan orang bersujud. Ayat kita sekarang Allah guna perkataan future tense, maksudnya sampai bila-bila lah dia tidak akan termasuk di kalangan golongan yang bersujud. Nampak? Ini beza dia antara iblis dan kita semua. Kita semua ini mungkin ada yang tak sembahyang hari ni,
Mungkin ada yang mengeluarkan kata-kata yang boleh menjerumus kepada kekufuran hari ini. Tapi esok lusa, tahun depan, bulan depan, kita tak tahu dia punya masa depan macam mana. Sebab tu kita tak boleh senang-senang nak mengafirkan seseorang kerana satu dua perbuatan dia di zaman sekarang. Adapun Allah Ta'ala cakap iblis kafir, sebab Allah tahu dia akan zaman akan datang memang dia tak akan sujud langsung pada Nabi Adam AS. Ada satu hadis yang tak berapa kuat. Lebih kurang Nabi Adam, lepas Nabi Adam meninggal dunia, Allah masih offer pada iblis dengan mengatakan, kalau kamu sujud lagi pada Nabi Adam yang dalam kubur tu, aku akan ampunkan kamu dan aku akan masukkan kamu di kalangan orang-orang yang soleh. Maka iblis jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala, masa dia masih hidup pun aku tak nak sujud. Takkanlah masa dah mati dalam kubur aku nak sujud pada dia. Ada riwayat ni, tapi riwayat ni tak berapa kuat lah tahap kesahihannya. Okay, ada dalam tafsir-tafsir. Dia nak cerita ni, iblis ni punya sombong. Dia tahu ke mana dia akan tempat pergi dia, oleh kerana dengan sebab dia tak nak sujud pada Nabi Adam. Tetapi dia tetap meneruskan dia punya degil, dia punya engkar. Kerana apa? Kerana sifat takabur yang ada pada diri dia. Dalam surah Baqarah, dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut tadi yang dibaca tadi oleh Puan Nazafirah tadi, aba wastakbara, dia enggan dan dia sombong. Jadi sombonglah perbuatan yang menyebabkan manusia rosak. Sombonglah perbuatan yang menyebabkan iblis rosak. Okey, sama ayat seterusnya. Ayat 32 dan 33. Qala, dia telah berkata, Allah, qala, dia telah berkata, ya iblis, wahai iblis. Ingat, iblis tidak ada plural dalam Al-Quran kerana iblis seekor saja. Iblis ni seekor saja, tak ada plural. Yang ada dalam Quran junudu iblis. Yang ada dalam Quran junudu iblis. Maksud junudu iblis, tentera-tentera iblis. Tu ada. Maksudnya geng-geng dia ramai lah, tapi dia tu sendiri seekor je iblis. Malaka, mengapa kamu? Malaka, mengapa kamu? Allah, bahawa tidak. Takuna, kamu menjadi. Malaka, mengapa kamu? Allah, bahawa tidak. Takuna, kamu menjadi. Ma'a, bersama. As-sajidin, golongan yang bersujud. As-sajidin, golongan yang bersujud. Qala, dia iblis telah berkata, lam, tidak. Lam, tidak. Akun, aku akan menjadi. Lam ni dia menafikan yang sebelum, menafikan yang selepas. Contoh, lam yalid wa lam yulad, kan? Allah tak pernah dilahirkan, walam yulad, tak pernah melahirkan. Tak pernah melahirkan, tak pernah dilahirkan. Bila? Dulu tak pernah, akan datang pun tak akan pernah. Samalah juga, lam akun, tidak. Aku akan menjadi. Li, bagi, ataupun untuk, asjuda, bersujud. Asjuda, bersujud. Li, kepada basyarin manusia. Basyarin manusia. Khalaqtahu, yang engkau telah ciptakannya. Khalaqtahu, yang engkau telah ciptakannya. Min, daripada. Salsalin, tanah liat kering. Salsalin, tanah liat kering. Min, daripada. Hamain, lumpur hitam. Masnun, yang diberi bentuk. Masnun, yang diberi bentuk. 3 kali kita jumpa dalam 2 page ni perkataan salsalim min hamain masnun. Okey, tolong baca dia. Tuan Haji Aziz Dahri, tolong baca balik Tuan Haji Aziz. Ayat 32 dan 33. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah berkata, wahai iblis, mengapa kamu bahawa tidak menjadi bersama golongan yang bersujud? Iblis telah berkata, tidak aku akan menjadi bagi bersujud kepada manusia engkau ciptanya. Tanah liat kering daripada lumpur hitam yang dibentuk. Okey, terima kasih Tuan Haji Aziz.
Jadi Allah Ta'ala tanya Iblis, sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui. Nak tanya buat apa lagi, Allah Ta'ala memang dah tahu kenapa Iblis tak nak sujud. Sampai bila-bila pun Iblis tak nak sujud, Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi kenapa Allah Ta'ala tanya? Allah Ta'ala tanya soalan-soalan macam ni pada Iblis, tujuan dia nak beritahu kita apa sebab yang menyebabkan dia dengki sangat dengan kamu, apa sebab yang menyebabkan dia rosak sampai bila-bila. Maka Allah Ta'ala kata, wahai Iblis, mengapa kamu tak nak menjadi bersama golongan yang bersujud? Okey, mengapa kamu tak nak menjadi bersama golongan-golongan yang bersujud? Maknanya apa? Kalaulah Iblis sujud sekali je ke Adam pada masa ni, segala sujud-sujud dia yang pada Allah sebelum ni Allah Ta'ala kira valid. Maksudnya dia akan termasuk golongan bersujud. Tapi disebabkan sekali ni tak nak sujud, sekali ni dia tak nak sujud, segala sujud-sujud dia pada Allah yang sebelum ni tak valid. Nampak? Maksudnya kat sini seolah-olah offer ni. Maksudnya kalau awak sujud sekali ni pada Nabi Adam, segala sujud-sujud awak yang pada aku sebelum ni, semuanya Allah Ta'ala terima. Tetapi oleh kerana sekali ni awak tak nak sujud pada Adam, segala sujud-sujud sebelum ni tak valid. Kosong. Tak ada pahala langsung. Ni, Iblis tahu tak? Iblis tahu kan? Jadi dalam ayat 32 ni ada soalan untuk Iblis. Dalam masa yang sama ada offer. Offer kat sini maksudnya, kalau awak sujud sekali pada Adam kat sekarang ni, buanglah sekejap semua awak tu. Allah bukan suruh sujud pada Nabi Adam hari-hari. 5 kali sehari ke, 3 kali sehari ke, sebulan sekali, tahun sekali, tak ada. Sekali je. Kalau awak sanggup sujud sekali pada Nabi Adam sekarang ni, nescaya segala sujud-sujud awak yang sebelum ni Allah terima, dan awak termasuk golongan yang sentiasa bersujud pada Allah Ta'ala. Iblis tahu. Dia akan dapat kelebihan termasuk kategori bersujud kalau sekali dia sujud. Tetapi Allah nak tunjuk betapa sombongnya dia ni. Biarlah sujud aku sebelum ni fail, biarlah sujud aku sebelum ni tak dikira pun, biarlah sujud-sujud aku sebelum ni tak dapat pada langsung, biarlah, asalkan aku tak nak sujud pada makhluk. Tuan-tuan dan puan-puan, apa sebab jadi macam ni? Sombong. Apa sebab jadi macam ni? Sombong. Sifat dipanggil ananiyah. Dalam bahasa Arab dipanggil ananiyah, keakuan. Aku lagi hebat pada dia. Okey? Dalam surah ni, Iblis jawab, aku sampai bila-bila tidak akan bersujud kepada manusia sebab kau ciptakan dia daripada tanah liat kering yang dicampur dengan lumpur hitam. Mana boleh api yang cahayanya terang, sifatnya lembut, api ini cahayanya terang, sifatnya lembut, sujud pada benda gelap, lumpur hitam pula tu dan sifatnya kasar keras. Mana boleh api yang mulia nak sujud pada tanah? Allah sebut dalam surah Al-A'raf, jawapan Iblis. Nak tunjuk jawapan satu makhluk yang sombong kerana kejadian diri dia, kerana amalan dia sebelum ni. Tengok surah Al-Baqarah, muka surat 152. Siapa belum baca lagi? Okey, tuan Encik Syukri ada, Encik Syukri? Puan Nazafira, ada tak Encik Syukri? Ada. Okey, 152 ayat 12. Ayat 12. Allah berfirman, apakah penghalangnya yang menyekatmu daripada sujud ketika aku perintahmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau, wahai Tuhan, jadikan aku dari api, sedang dia engkau jadikan dari tanah. Okey, terima kasih Encik Syukri. Ya, ni Iblis jawab dengan lagi jelas. Allah tanya, sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui, tapi Allah nak suruh kita dengar jawapan Iblis ni. Allah nak suruh kita dengar jawapan Iblis sebagai pengajaran bagi diri kita. Iblis ni, ibadat dia bagus sebelum ni. Akidah dia betul. Maksud betul, dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Dia tak kata Allah ada sekutu, Allah ada isteri, Allah ada anak. Dia tak kata. Tapi oleh kerana kesombongan dia, dialah penyebab manusia ini menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sendiri tak ada masalah akidah. Betul akidah dia. Allah Tuhan yang Esa. Dia maha dia tahu Allah Tuhan yang Esa. Tapi kerana kesombongan dia mengaku depan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan, aku lebih baik daripada dia. Dari sudut apa dia kata lebih baik daripada Adam? Pertama dari sudut penciptaan. Dari sudut penciptaan. Maksud penciptaan, Adam daripada tanah, aku daripada api. Mana lagi mulia tanah dengan api? Ini dipanggil sifat kibir, sombong.
Jadi seseorang yang merasakan dalam diri dia ada perkataan ana khairum minhu, bahaya ayat ni, ayat 12 tu. Ana khairun minhu, saya lagi baik pada dia. Orang ni sebenarnya mewarisi beberapa persen sifat iblis. Sama ada dari sudut ilmu, dia dengar ceramah orang lain tak sedap, dia kata alah, ceramah aku lagi baik pada ceramah dia. Ana khairun minhu. Dia tengok muka orang, dia bandingkan dengan muka dia, muka aku lagi bagus pada muka dia. Ana khairun minhu. Dia mengaji jadi imam, dia rasa bacaan dia sedap, dia dengar orang lain lah. Ni je bacaan imam masjid daerah. Aku yang tak jadi imam ni, masjid kampung-kampung je aku asalnya. Lagi sedap baca pada bacaan dia. Jadi bila dalam hati kita terdetik perasaan saya lagi bagus pada dia, tak kisah dari sudut apa pun. Ilmu, bacaan, ceramah, muka, keturunan, kenderaan, wang ringgit, jawatan, gaji. Ada rasa lagi bagus pada orang lain, maka kita sebenarnya sedang mewarisi sebahagian sifat iblis. Itu ustaz berdosa ke? Selagi benda tu duduk dalam hati, selagi perasaan tu duduk dalam hati, tak berdosa. Kadang-kadang rasalah, lah imam ni baca macam ni je, padahal masjid daerah ni, patutnya masjid daerah baca bagus sikit. Aku ni, baik aku lagi baca kalau macam ni, contoh. Perasaan tu dalam hati tak bagus, tapi tak berdosa selagi mana dia tak keluarkan dalam perkataan. Kalau dia dah keluarkan, aku lagi bagus baca pada dia. Imam masjid daerah bayar mahal 4,000 sebulan gaji, baik bagi aku ke. Jadi imam lagi bagus pada dia. Contoh. Itu dipanggil ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Ini sifat iblis. Dalam surah yang lain, Allah SWT sebut Nabi Adam ni Allah buat dengan tangan. Allah maksud buat dengan tangan Allah ni, Allah ciptakan. Maksud Allah buat dengan tangan tu bukanlah bermakna Allah ada tangan macam kita faham. Apa belum baca lagi? Ada tak yang belum baca? Okey, tadi saya tengok ada nama Suraya Hani. Ada, sekarang dah tak ada. Siapa Suraya Hani tu? Tadi saya tengok ada nama Suraya Hani. Sekarang dah tak ada. Okey, baik, tak apa. Okey, Puan Salasiah tolong baca boleh? Puan Salasiah. Tadi saya rasa Puan Salasiah dah baca dah page ni. Kita ulang kaji balik. Surah Az-Zumar tadi. Bukan surah Az-Zumar, maafkan saya. Surah Sad tadi. Page 457. Page 457. Okey. Ayat 75 dengan 76. 75 dengan 76. Boleh? Tujuh ayat berapa Ustaz? 75, 76. 75, 76. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Kecuali iblis, Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu untuk sujud kepada manusia yang aku telah ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu rasa kamu termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya kerana engkau menciptakan aku daripada api sedangkan dia engkau ciptakan daripada tanah. Terima kasih Puan Salasiah. Allah Ta'ala tanya Iblis dengan berbagai-bagai soalan kan. Surah kita tadi soalan dia lain. Surah Al-A'raf tadi yang sahabat kita Cik Syukri baca lain. Sekarang lain pula. Menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala tanya soalan pada Iblis berkali-kali. Untuk, kenapa? Untuk bagi pengajaran pada kita. Jawapan orang sombong macam ni. Jawapan orang sombong macam ni. Bukan Allah Ta'ala tak tahu. Iblis tu sebelum Allah ciptakan dia, Allah dah tahu dah apa dia akan jawab. Apa sebab tak nak sujud pada Nabi Adam. Tapi Allah tanya soalan pada dia berkali-kali untuk beritahu kita. Ini jawapan orang sombong. Allah tanya, wahai Iblis, kenapa kau tak nak sujud pada Adam yang aku ciptakan dengan kekuasaan aku? Maknanya Adam tu aku yang buat dia. Aku yang buat dia pada tanah. Aku boleh buat dia pada cahaya. Aku boleh buat dia daripada apa lagi? Selain cahaya yang mulia lah. Daripada api ke, daripada cahaya. Aku boleh buat dia. Tapi aku yang buat dia pada tanah. Api pun makhluk ciptaan aku. Tanah pun makhluk ciptaan aku. Apa bezanya? Bukannya api tu kau cipta sendiri. Bukannya tanah tu Adam cipta sendiri. Tak. Semua ciptaan Allah. Allah Ta'ala tanya soalan perangkap pada Iblis. Adakah kau sombong? Ataupun engkau termasuk di kalangan orang berasa tinggi? Iblis tidak menjawab kedua-duanya. Iblis tak kata, ya saya sombong. Ya saya termasuk di kalangan orang-orang yang berasa tinggi.
Maka Iblis jawab, ana khairum minhu. Jadi jawapan ana khairum minhu tu adalah jawapan orang sombong dan orang merasa tinggi. Ada tak pernah dengar ini orang mengatakan, orang-orang yang sombong yang mengatakan, ya saya sedikit sombong? Tak ada. Dia tak perlu kata pun dia sombong. Tapi bila mana dia mengatakan dia lagi bagus pada orang, lagi baik pada orang, lagi suci pada orang, lagi bersih pada orang, lagi handsome pada orang. Bila mana dia mengeluarkan kata-kata saya lagi bagus pada dia. Kedua orang lain ni, contoh tadilah imam-imam tadi, dia mengatakan, saya ni sombong sikit sebab saya punya bacaan lagi bagus pada bacaan dia. Saya punya ceramah lagi bagus daripada ceramah dia. Saya ni sombong sikit. Pernah dengar ada orang kata dia sombong macam tu? Tak ada pun. Orang mengatakan dia sombong. Tapi, bila mana keluar daripada mulut dia kata-kata, saya lagi bagus pada orang, itulah tanda sombong. Itulah tanda dia sombong. Okey, itulah tanda dia sombong. Dia tak perlu kata pun saya sombong. Dia tak perlu juga kata saya lagi adalah golongan-golongan yang tertinggi. Dia tak perlu pun kata macam tu. Tapi bila mana dia mengeluarkan pada mulut dia kata-kata ana khairum minhu, jelaslah dia sombong dan dia termasuk di kalangan orang-orang merasakan diri dia lagi mulia. Dalam bab akidah, Iblis betul. Iblis mengatakan, engkau ciptakan aku daripada api. Engkau ciptakan dia daripada tanah. Maksudnya Allah Tuhan yang Esa, betul bagi Iblis. Allah menciptakan segala sesuatu, betul juga bagi Iblis. Iman dia betul, akidah dia betul. Tapi apa sebab dia rosak? Dia rosak kerana nafsu dia mendorong dia merasakan diri dia sombong lagi bagus pada orang lain. Maka kat dunia ni, siapa-siapa yang merasakan diri dia lagi bagus pada orang, maka dia sebenarnya memiliki sifat-sifat iblis. Allah sebut dalam surah An-Najm, jangan kamu rasa kamu lagi bagus pada orang. Oleh kerana kamu tahu orang tu banyak buat salah, banyak aib dia kamu dengar, banyak kesalahan dia kamu dengar, maka kamu terus merasakan kamu lagi bagus pada orang. Oleh kerana kamu hari-hari solat subuh berjemaah kat masjid, kamu merasakan kamu lagi bagus pada jiran-jiran kamu yang langsung tak pernah nampak subuh kat masjid. Itu sifat yang tak bagus. Okey, kita kena doa pada Allah agar Allah pilih kita jadi orang selalu solat berjemaah kat masjid. Dalam masa yang sama, jangan ada dalam diri kita perasaan aku lagi bagus pada orang yang tak datang solat berjemaah kat masjid. Itu bahaya. Tengok surah An-Najm, surah An-Najm. Tolong baca dia Tuan Haji Izali boleh? Muka surat 527 ayat 32. 527 ayat 32. Iaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas keampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu daripada tanah, lalu ketika kamu masih janin di dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Terima kasih Tuan Cik Izan. Maka Allah Ta'ala kata penutup ini, jangan kamu anggap diri kamu suci pada orang lain. Allah lebih mengetahui siapa sebenarnya bertakwa. Takwa ni tak nampak dalam diri, dalam hati. Saya bolehlah claim, saya lebih bertakwa pada orang lain. Tapi masa orang lain tak ada, kita buat dosa sembunyi-sembunyi. Orang lain masa malam-malam nangis lagi banyak depan Allah Ta'ala, menyesal dosa-dosa mereka. Kita mana tahu? Waktu Allah kata, jangan kamu anggap kamu lagi bagus pada orang. Orang Yahudi, orang yang sombong. Orang Yahudi, orang yang sombong. Mereka tahu mereka akan masuk neraka kerana tak nak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi, orang yang sombong. Mereka tahu dengan yakin mereka akan menuju ke neraka kerana tak nak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi. Allah sebut dalam Quran banyak tempat, mereka kenal Nabi macam kenal anak mereka sendiri. Tapi kerana kesombongan, yalah, masuk neraka lah, janji tak nak terima Muhammad ni sebagai Nabi. Allah kata, tengok surah Al-Baqarah, fama asbarahum 'alan nar, betapa bersabarnya mereka untuk masuk neraka. Okey. Saya cari dah surah Al-Baqarah. Okey, muka surat 26. Muka surat 26. Okey, ayat yang ke-175. Muka surat 26, ayat yang ke-175. Tolong baca dia. One City Knowledge, tolong baca boleh One City Knowledge. Muka surat 26, ayat 175. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk dan membeli azab seksa neraka dengan meninggalkan keampunan
Tuhan. Maka sungguh menghairankan kesanggupan mereka menanggung siksa api neraka itu. Okay. Terima kasih Muhammad Nabi. Sungguh hairan. Mereka tahu mereka akan masuk neraka, orang Yahudi inilah, Nasrani Yahudi ini. Tetapi mereka sanggup untuk masuk neraka. Maksudnya, mereka tahu dengan sebab tak beriman dengan Nabi Muhammad, reject Quran, reject Islam, kena masuk neraka, mereka tahu. Tapi mereka sanggup buat juga. Pelik sungguh orang macam ni. Kerana apa? Apa sebab jadi macam ni? Sombong. Sebab apa sebab jadi macam ni? Sombong. Okey, sombong. Kerana kesombongan, mereka sanggup menolak kebenaran. Yang kedua adalah sifat dengki. Sifat dengki yang ada pada iblis menyebabkan dia tak nak sujud pada Nabi Adam. Bagaimana Allah boleh cipta makhluk lain yang akan menjadi khalifah di muka bumi, sedangkan dia dah banyak kali bersujud pada Allah sebelum ni. Tiba-tiba Allah buat makhluk lain. Tak boleh. Sebab tu ulama-ulama kata, dosa pertama berlaku kat langit sebab dengki, dosa pertama berlaku kat bumi juga sebab dengki. Jadi kesan pada sombong, dia akan membuat-buat, bukan beranak dosa-dosa yang lain. Mula-mula sombong je. Daripada sombong ni lah beranak dosa dengki, daripada sombong ni lah beranak dosa-dosa lain, mengumpat, mengata, mencela, mengutuk dan macam-macam lagi. Kesan daripada dosa sombong. Nabi sebut dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga seseorang yang dalam diri dia ada perasaan sombong walaupun sebesar zarah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa pendapat Tuhan tentang seorang lelaki yang dia suka baju dia nampak cantik, kasut dia nampak cantik? Maka Nabi jawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Cantik tak ada masalah. Nak pakai cantik, kemas-kemas tak ada masalah. Kerana Allah kemas cantik, Allah sukakan kekemasan dan kecantikan. Tapi sombong tu, al-kibru, sombong tu ialah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Jadi bila dalam hati kita ada perasaan pandang rendah orang lain, cepat-cepat istighfar. Pujuk hati balik. Bahaya tu sifat tu. Itu sifat daripada sifat iblis tu. Itulah sifat yang menyebabkan iblis terlaknat sampai bila-bila tu. Kerana merasakan dia lagi mulia, lagi bagus pada orang lain. Okey, baik, seterusnya. Masuk ayat baru. Jadi berbezanya ayat-ayat dalam surah-surah mengenai jawapan iblis pada Allah Ta'ala ni menunjukkan soalan Allah pada iblis berkali-kali nak ajar kita jangan ada sifat seperti sifat iblis. Ayat 34, qala, dia telah berkata, fa maka ukhruj, keluarlah kamu, minha, daripada syurga ataupun daripada langit, dua-dua boleh, nanti kita bincang. Fa maka innaka sesungguhnya engkau iblis, rajim, direjam. Maksud direjam ni dicampak. Rajim, direjam, maksudnya dicampak. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Izawani boleh terjemahkan Puan Izawani ayat 34 ni. Ustaz tak sempat tadi tulis. Saya sempat tulis. Dia telah berkata, maka keluarlah kamu dari syurga. Darinya saja. Darinya. Maka darinya. Maka sesungguhnya engkau rajim, direjam. Engkau direjam. Okey, direjam. Okey, baik. Allah Ta'ala cakap pada iblis setelah dia tak nak sujud pada Nabi Adam. Allah Ta'ala cakap pada iblis, keluarlah engkau daripada syurga ataupun daripada langit. Ulama bincang tempat berlaku Allah suruh malaikat sujud pada Nabi Adam, iblis ada sekali itu syurga ke bukan? Ada pendapat mengatakan syurga, ada pendapat mengatakan satu tempat khas, taman yang ada di langit, bukan syurga. Okey. Tapi sebut jannah, perkataan jannah zahirnya syurga lah kan. Maka sungguhnya engkau rajimun, direjam. Maksud direjam ni apa? Sentiasa diusir. Rejam ni baling batu kan. Jadi kenapa iblis dipanggil direjam? Maksudnya dia selalu diusir dengan cara baling batu. Itu maksudnya lah. Okay, maksudnya dia sentiasa terusir daripada rahmat, jauh daripada kasih sayang Allah, jauh daripada rahmat Allah. Itu maksud rajim kat sini. Bukanlah sentiasa kena baling batu dengan malaikat, bukan. Sebagaimana orang datang kat kita baling batu, dia akan makin jauh.
Macam itulah juga iblis, semakin hari dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, dalam surah ni Allah Taala hanya sebut sekali je keluar daripada syurga. Dalam surah lain Allah Taala sebut turun, keluar, keluar, turun, turun, turun. Contoh dalam surah Baqarah boleh tengok surah Baqarah balik muka surat 6. Muka surat 6 Allah perintah tiga-tiga sekali Nabi Adam, isterinya dan juga iblis keluar daripada syurga. Muka surat 6 ayat 36 dan 38. Tuan-tuan baca Puan Suraya Haidar boleh? 36, muka surat 6 ayat 36 dan 38. Lalu setan memperdayai keduanya dari syurga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, itu di syurga, dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Okey, terus ayat 38 Puan. 38. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari syurga. Kemudian, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Okey, terima kasih Puan Suraya Haidar. Nampak? Ayat 36 dah suruh turun, sekarang turun lagi. Kenapa dua kali turun? Perintahnya untuk tiga. Ihbitu tu untuk plural. Waw alih kat belakang untuk plural. Nabi Adam satu, isteri dia dua, iblis tiga. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi Adam dan iblis kedua-duanya keluar daripada syurga. Kenapa dua kali? Pertama keluar daripada syurga, masih lagi berada di kawasan tempat tertinggi langit, kemudian turun ke muka bumi. Itu satu pendapat. Pendapat kedua, tengok surah Al-A'raf balik, ayat 1, muka surat 152 tadi. Tolong baca dia muka surat 152. Puan Rohana tolong baca boleh? Puan Rohana 152. Boleh Ustaz. 152. Saya cari sekejap Okey. Okey, 152. Ayat yang ke-13 dengan 18. 13:1, 18:1. 18:1. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya syurga, kerana kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk dalam kalangan makhluk yang hina. 18. Allah berfirman, keluarlah kamu daripada sana, syurga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan kamu semua. Okey, Puan Rona sekejap, jangan ada lagi page lain. Tengok dalam dua ayat page 152 ni. Dua kali Allah suruh keluar. Pertama, keluar daripada syurga. Yang kedua, keluar daripada tempat tertinggi, kawasan-kawasan langit tempat tertinggi. Baik. Allah suruh iblis keluar dua kali. Tapi dalam masa yang sama, setelah iblis disuruh keluar, dia masih boleh hasut Nabi Adam. Tengok 152 juga, ayat yang ke-20. Boleh tak? 20 dengan 21. 20 dengan 21. 20-21. Bismillah. Kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam syurga. 21. Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Terima kasih Puan Rona. Jadi Allah dah suruh iblis keluar daripada syurga. Macam mana iblis masih lagi boleh hasut Nabi Adam alaihi salam? Baik. Jawapannya ialah
Kalaulah tempat tu nama syurga, kalaulah tempat tu namanya syurga, Iblis dah Allah Ta'ala dah usir. Jawapannya, macam mana orang dah diusir pada syurga boleh hasut orang dalam syurga? Adam dan isteri masih dalam syurga. Baik, jawapan dia, untuk masuk orang dalam syurga, tak semestinya seseorang tu perlu masuk dalam syurga. Untuk hasut orang tu buat jahat, buat kesalahan dalam syurga, tak semestinya kena masuk dalam syurga. Ini jawapan yang pertama. Jawapan kedua ini samalah macam dalam Bible. Iblis bertukar menjadi bentuk seekor ular, menyelinap masuk dalam syurga, lalu membisikkan bisikan-bisikan tersebut pada Nabi Adam dan juga isterinya. Okey, ini sama macam dalam Bible. Wallahu a'lam. Kalau pendapat tu pendapat kita kata syurga, maka agak complicated nak faham ayat. Tapi kalaulah perkataan jannah tu maksudnya taman-taman khas yang Allah Ta'ala sediakan di langit untuk iblis, Nabi Adam menikmati kesenangan, kan? Maka tak ada masalah pun. Taman khas. Bila sebut syurga, kan? Bila sebut syurga, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana dalam syurga ada larangan? Sedangkan dalam syurga tidak ada larangan, tapi ada larangan. Allah cakap kat Nabi Adam dengan isteri, jangan makan pokok ni, jangan makan pokok ni. Syurga pun kalau ada larangan. Itu persoalan yang pertama. Yang kedua, kalaulah iblis telah menghalau Nabi Adam, kalaulah Allah telah menghalau iblis daripada syurga, bagaimana iblis masih boleh berada kat tempat yang boleh hasut Nabi Adam dan juga isterinya? Sebab tu, walaupun jumhur ulama mengatakan tempat tu adalah syurga, tetapi masih ada yang mengatakan tempat khas di langit yang Allah Ta'ala sediakan untuk menguji Nabi Adam, iblis dan juga para malaikat. Okey, baik. Apa doa Nabi Adam lepas buat salah? Ayat 23 surah Al-A'raf, muka surat 153. Rabbana zalamna anfusana, ayat 23 surah Al-A'raf, muka surat 153, kan? Saya bacalah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Okey, baik, seterusnya ayat 35. Wa dan inna sesungguhnya alaika ke atasmu iblis al-la'nah, laknahlah celaan, ila sehingga yaumiddin, hari pembalasan. Yaumiddin, hari pembalasan. Qala, dia iblis telah berkata, sambungan, qala, dia iblis telah berkata, Rabbi wahai Tuhanku, Rabbi wahai Tuhanku, fa maka anzirni, berilah tangguh kepadaku, anzirni, berilah tangguh kepadaku, ila sehingga yaumi, hari, yub'asun, mereka dibangkitkan, yub'asun, mereka dibangkitkan daripada kubur. Dalam ayat tulis daripada kubur, maksudnya sampai hari manusia dibangkitkan daripada kubur. Qala, dia telah berkata, dia Allah, fa maka innaka sesungguhnya engkau iblis, min daripada al-munzarin, orang-orang yang diberi tangguh. Al-munzarin, orang-orang yang diberi tangguh. Ila sehingga yaumi, hari al-waqtil ma'lum, yang ditentukan waktunya. Al-waqtil ma'lum, yang ditentukan waktunya. Okey, Puan Maisarah, tolong terjemah boleh Puan Maisarah berapa ayat ni? Ayat 35, 36, 37, 38. 35, 36, 37, 38. Banyak juga tak dapat ni sebab cepat sangat. Oh ya ke? Sorry. Dan sesungguhnya ke atasmu iblis laknat, yang lepas tu saya tak dapat. Betul. Sehingga hari pembalasan. Ke hari pembalasan. Okay. Iblis telah berkata, wahai Tuhanku, berilah tangguh kepadaku sehingga hari mereka dibangkitkan. Ia telah berkata, maka sesungguhnya engkau, yang iblis, adalah orang yang diberi tangguh sehingga hari yang ditentukannya. Okey. Terima kasih Puan Maisarah. Iblis, lepas Allah Ta'ala usir dia daripada syurga, maka Allah Ta'ala cakap pada dia,
Sesungguhnya ke atasmu laknat sampai hari kiamat. Maksud laknat apa dia? Celaan hari-hari akan dengar terhadap dirimu, baik daripada Allah, baik daripada para malaikat, baik daripada manusia. Hari-hari akan ada celaan laknat pada iblis. Tuan-tuan dan puan-puan, apa cara kita laknat iblis? Nak kena sebut ke iblis laknatullah alaihi tak? Kita baca Quran, kita baca cerita-cerita pasal macam ni, itulah laknat pada iblis. Bukanlah maknanya kita sunat duduk seorang-seorang, iblis laknatullah, iblis laknatullah, iblis laknatullah dapat pahala. Tak ada. Bukan tu maksud kita kena laknat iblis, bukan. Sejak zaman Nabi Adam sampailah sekarang, hari-hari ada orang baca kitabullah. Zaman Nabi Adam adalah suruh-suruh dia. Zaman Nabi Musa orang baca Taurat. Zaman Nabi Isa orang baca Injil. Dalam Taurat, dalam Injil, dalam suruh Ibrahim, dalam Quran, hari-hari ada orang baca kitabullah, dan hari-hari kitabullah tersebut membaca tentang laknat-laknat Allah kepada iblis. Itulah maksudnya iblis kena laknat hari-hari sampai hari kiamat. Bukanlah bermakna ada satu kumpulan khas yang kerja dia duduk laknat iblis hari-hari. Bukan, tak ada kerja. Buat apa? Maksud iblis kena laknat ialah hari-hari akan ada orang-orang yang membaca kitab Al-Quran sampai sekarang. Bahkan zaman sebelum ni, hari-hari ada orang baca kitabullah, walaupun kitabullah tu telah diubah suai, tokok tambah, tetapi isi-isi mengenai iblis kena laknat ni, hari-hari ada orang baca. Sampai bila? Sampai kiamat. Maka Allah Ta'ala cakap pada iblis, kau akan kena laknat sampai hari kiamat. Tengok kesan makhluk yang sombong. Dia dah tahu dia kena laknat sampai hari kiamat, tetapi dia masih tak kisah. Kena laknat apa? Kena laknat lah, janji aku tak nak sujud pada Adam. Apa dia minta pada Allah SWT? Allah dah tahu permintaan dia sebelum dia minta lagi. Tapi Allah Ta'ala biarkan dia buat permintaan dia. Dia kata, ya Allah, boleh tak bagi aku tangguh sampai hari mereka dibangkitkan? Maknanya apa? Iblis ni punya dengki pada Nabi Adam dan juga keturunan Adam. Dia kalau boleh nak rosakkan manusia sampai kita bangkit pada kubur. Bangkit pada kubur, ni saya lukislah lebih kurang kat skrin, boleh Nanti kita akan menghadapi tiupan sangkakala yang pertama. Lepas tu kita mati duduk dalam kubur, datang tiupan sangkakala yang kedua. Betul kan? Bangkit pada kubur. Jadi iblis minta pada Allah nak wasakkan kita, bukan sekadar masa hidup kita kat sini je. Nanti kita semua dah mati, dengan dia sekali mati, bangkit pada kubur, nak disoal jawab, masa tu pun kau boleh nak minta lagi pada Allah nak asuk kita. Nampak? Punya teruk cahak dengki dia pada kita. Dan bangkit pada kubur, kita dah nampak pada masyarakat tiang syirak syurga neraka. Kita semua dah nampak. Masa tu pun kalau boleh, dia nak agar dapat asuk kita lagi, buat dosa maksiat jahat lagi kepada Allah. Punya teruk permintaan dia. Walhal dia pun tahu mustahil. Manusia masa tu nak dengar lagi cakap dia. Ya, masa hidup sekarang tak pelik lah kita dengar cakap dia. Yang kafir, yang Islam boleh dengar cakap dia. Tak pelik lah masa sekarang. Tapi agak-agak masa dah bangkit pada kubur, nak dengar lagi cakap dia. Tak ada dah nak dengar cakap dia. Fir'aun pun masa tu tak nak dengar cakap dia dah. Qarun, Haman, semua tak nak dengar cakap dia dah. Tetapi dia punya teruk dengki pada kita, bangkit pada kubur ni pun masih lagi nak masuk kita. Sebab tu dia berkata, ya Allah, berilah aku tangguh tempoh masa sampai hari manusia dibangkitkan. The dead man will be resurrect. Baca dia macam tu lah, lebih kurang bunyi dia. Sampai hari bangkit pada kubur kalau boleh nak masuk manusia lagi. Maka Allah Ta'ala jawab, ya, kau akan diberi tangguh. Aku bagi izin kau mati lambat. Allah bagi izin jin-jin ni mati lambat, iblis ni mati lambat, dia akan diberi tangguh. Sampai bila? Ila yaumil waqtil maklum, sampai hari yang telah ditentukan. Bukan hari kebangkitan. Maksud hari ditentukan kat sini adalah kat sini. Iblis kalau boleh dia nak minta sampai kali kedua punya tiupan sekakala bangkit pada kubur. Allah bagi, tapi bukan bagi sampai yang dia minta. Allah bagi sampai kat sini. Hari yang telah ditentukan, iaitu orang putih terjemah dalam Quran bahasa Inggeris saya, the first sound of the trumpet. Ni, hari kiamat berlaku kali pertama. Sebab apa Allah Ta'ala tak bagi sampai sini? Tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi sampai sini? Sebab kalaulah orang lain semua dah mati kat sini, semua orang dah mati, dia sekor tak mati lagi kat sini, nampak dia hebat pada orang lain.
Orang lain berlaku kiamat mati, dia seekor berlaku kiamat tak mati. Hebat. Yang kedua, kalaulah kat sini dia masih hidup lagi, orang manusia semua dah mati kat sini, dalam tempoh yang kat sini ni dia nak hasut siapa? Dia nak hasut siapa? Buat jahat. Duduk saja. Okey, duduk saja penganggur. Tak ada siapa nak hasut. Tak. Allah Ta'ala kata, permintaan kau aku bagi. Tapi bukan sampai kat sini. Kat sini sahaja. Kat sini sahaja. Itu maksud ila yaumil waqtil ma'lum. Jadi, selagi ada manusia atas muka bumi, selagi itulah iblis ada. Selagi manusia ada atas muka bumi, selagi itulah iblis ada. Dan selagi itulah kerja iblis akan hasut manusia, buat jahat. Manusia silih berganti, hidup mati, tapi iblis tak mati-mati. Jin-jin lain, wallahu a'lam. Ada pendapat mengatakan jin-jin lain mati juga. Ada pendapat mengatakan jin-jin lain yang confirm tak mati, yang confirm tak mati-mati dalam ayat ni siapa dia? Iblis. Sebab Allah kata, fa'innaka, engkau wahai iblis, di kalangan yang diberi tangguh. Iblis di kalangan diberi tangguh. Habis itu muzali itu ramai kan? Maksudnya bukan iblis seorang. Tak. Maksud muzali itu bukan iblis seorang, malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat pun tak akan mati sampai sini. Para malaikat sejak dia hidup dia tak akan mati sampai sini. Kat sini nanti orang mati, malaikat pun akan mati juga. Jadi boleh jadi iblis ekor je yang kekal hidup bila-bila tak mati-mati. Ataupun selain iblis, jin-jin lain pun tak mati-mati juga, boleh hidup kekal sampailah ke sini. Wallahu a'lam. Bak jin-jin lain kita tak boleh cakap dengan yakin. Confirm dia orang tak mati-mati. Ataupun boleh jadi dia orang mati. Wallahu a'lam. Tidak ada ayat Quran dengan jelas mengatakan mereka confirm boleh hidup juga. Yang confirmnya Allah bagi tangguh pada iblis seekor sahaja. Boleh hidup sampailah tiupan sakakala yang pertama. Jin-jin lain, tentera-tentera iblis yang lain, wallahu alam, kita tak tahu. Okey, baik. Seterusnya, masuk ayat baru 39. Tengok kesan dengki. Orang dengki ni dia sanggup buat apa saja. Semampu dia, seboleh dia nak buat asalkan dia nak tengok orang yang didengki itu menderita. Semula juga dalam kisah Nabi Yusuf kan. Adik-beradik Nabi Yusuf sanggup buang Nabi Yusuf dalam perigi kerana dengki. Iblis, dia dah tahu dia akan masuk neraka kerana perbuatan dia. Dia dah tahu dia akan dilaknat sampai bila-bila. Tapi kerana dengki, biarlah, kena laknat pun kena laknat lah. Janji tak sujud pada manusia yang namanya Adam. Minta pada Allah tangguh masa. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala bagi tangguh masa bukanlah satu kemuliaan. Tuan-tuan bayangkan, kita manusia ini doa panjang umur. Bukan semua Allah bagi panjang umur. Ke dia manusia yang umur panjang macam iblis juga? Ada? Tak ada pun. Jadi Allah Ta'ala tunaikan permintaan iblis untuk panjang umur sampai tiba sekali yang pertama ni bukanlah satu kemuliaan. Bahkan, satu kehinaan. Sama dah juga macam orang kafir hari ni. Allah bagi hidup lama dalam keadaan dia kafir. Syirik pada Allah, musuhi Al-Quran. Allah bagi hidup lama bukan satu kemuliaan. Satu kehinaan. Tolong baca boleh Puan Nur Zafirah Kamarudin, tolong baca. Ni ayat untuk orang kafir. Allah kata, jangan fikir aku bagi mati lambat, bagus. Bahkan Allah bagi mati lambat tu supaya stok dosa bertambah-tambah lagi. Saya cari muka surat sekejap. Jadi kalau cari muka surat sambil cakap-cakap, insya-Allah tak jumpa-jumpa. Yes, muka surat 73 ayat 178. Muka surat 173 ayat 178. Muka surat 73 ayat 178. Saya baca Ustaz. Boleh. Cik Syukri baca. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama. Itu baik bagi diri mereka. Kerana sesungguhnya kami biarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa di dunia dan mereka pula beroleh azab siksa yang menghina di akhirat kelak. Okey, terima kasih Cik Syukri. Orang kafir yang panjang umur, dia kafir, memusuhi Allah, memusuhi Nabi, memusuhi Al-Quran. Tak percaya keesaan Allah, tak percaya Nabi, tak percaya Quran, tak percaya kiamat. Tapi hidup lama. Adakah hidup lama tu tanda Allah sayang lebih? Cakap kat dia, kalau hidup lama tanda Allah sayang lebih, mati awal Allah Ta'ala kurang sayang, iblis Allah paling sayang. Cakap kat dia.
Orang kafir yang dia musuhi Allah, musuhi Nabi, Al-Quran, tapi mati semua lambat. Mati umur 90, 100, 110 mati. Orang Islam ni yang soleh-soleh warak-warak ni 40, 50, 60 dah mati. Kafir-kafir panjang umur. Dia cakap pada mereka ataupun pendosa di kalangan orang Islam ataupun pendosa di kalangan orang Islam, aku tak sembahyang berhidup lama. Aku tak bayar zakat, tak puasa bulan Ramadan pun tengok 70 sehat lagi. Tu geng-geng surau, geng semayang, darah tinggi lah, kecil manis lah, macam-macam penyakit ada. Contohlah. Jadi nak cakap pada kawan-kawan kita dan pada diri kita juga. Umur panjang bukan tanda Allah sayang lebih. Umur panjang, umur pendek bukanlah ukuran, oh dia ni umur panjang Allah sayang lebih, dia umur pendek Allah kurang sayang. No. Kalau umur panjang tanda Allah sayang lebih, iblis lah yang paling Allah sayang. Sebab Nabi-Nabi semua dah mati belaka dah wafat belaka dah. Dia seekor hidup lagi. Jadi nak beritahu, penangguhan masa yang Allah Ta'ala bagi pada iblis bukanlah satu nikmat, bukan satu kelebihan, bahkan satu kehinaan. Allah biar dia duduk lama lagi untuk dia buat banyak lagi dosa pada Allah, untuk dia hasut ramai lagi manusia jauh pada Allah, ada satu kemuliaan, satu kehinaan. Jadi kalau manusia hidup lama dia hidup lagi banyak ibadat, lagi lama dia hidup lagi banyak orang dekat dengan Allah, ya itu satu kemuliaan. Tapi kalau lagi lama dia hidup, lagi banyak dosa dia, lagi lama dia hidup, lagi banyak orang ikut dia buat jahat, itu satu kehinaan untuk diri dia. Okey, baik, seterusnya. Dua ayat lagi boleh Qala, kata iblis, qala, dia telah berkata, Rabbi wahai Tuhanku, bi dengan sebab, ma apa yang Aghwaitani, engkau telah menghukumkan aku sesat. La uzayyinanna, aku akan menghiasi. Pasti aku akan menghiasi, kena tambah pasti Sebab dalam perkataan la uzayyinanna ni ada lam takkid, nun takkid. La uzayyinanna, pasti aku akan menghiasi, lahum, bagi mereka, fil ard, di bumi, wa, dan la ughwiyannahum, aku pasti akan menyesatkan mereka, ajma'in, kesemuanya. Tolong terjemahkan dia, Puan Nur Azhar boleh, ayat 39 ni. Sekejap ya Ustaz, tak sempat nak tulis. Tak sempat tulis, saya laju sangat ke? Sorry Okay, sebab nak 10 suku, jadi saya terpaksa laju sikit. Page berapa lah tadi? 264 ayat 39. 264. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, aku pasti akan menjadikan mereka memandang baik yang perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Okey, terima kasih Puan Nur Azhar. Iblis, oleh kerana dia dengki sangat dengan kita, dia janji pada Allah SWT akan sesatkan kita semua. Semua dia akan usaha untuk sesatkan. Walaupun dia tahu, dia tak mampu sesatkan semua, tapi target dia semua dulu. Nampak ni target orang kerja sungguh-sungguh ni. Target berapa orang nak sesatkan? Semua. Walaupun Iblis tahu tak dapat sesatkan semua, tapi dia akan usaha untuk hasut semua dulu. Dia pun tak tahu. Iblis ni pun tak tahu siapa di kalangan manusia akan dengar cakap dia, akan lawan cakap dia. Dia pun tak tahu siapa dia. Tapi yang penting target dia, semua dia nak asukkan dulu. Semua dia nak asuk dulu. Ayat lepas pada ni, Iblis kata pada Allah, kecuali ada sebahagian hamba-hamba yang terpilih yang tak boleh disesatkan. Tapi target dia awal semua. Yang kedua, Iblis punya sungguh-sungguh nak sesatkan kita, nak wasakkan kita. Kesemua janji-janji dia pada Allah digunakan lam dan nun takkid. Lam dan nun takkid. Semua ayat-ayat Iblis yang dijanji pada Allah nak sesatkan kita, dia guna lam takkid, nun takkid. Dua-dua lam ni bila masuk dalam lam dengan nun ni bila masuk dalam mana-mana verb, kadang-kadang ni verb, dia akan beri makna pasti dan pasti. Lam ni dah tekankan dah sungguh-sungguh, emphasize. Ni pun tekan lagi sungguh-sungguh. Contoh ayat kita sekarang. Ada dua. La uzayyinanna dengan la ughwiyanna.
Betul kan? La uzayyinanna, la ughwiyanna. Jadi lam dengan nun, lam dengan nun. Maksudnya memang semua-semua nak buat lah. Okey. Yang kedua, tengok surah An-Nisa. Tolong baca dia. Tuan Haji Abdul Kahar boleh? Muka surat 97 tak silap saya. Muka surat 97. Yes. Ayat 118 dan 119. Ada 4 perkataan yang Iblis guna. La dengan nun, la dengan nun, la dengan nun. Bila tuan baca, Tuan Haji Abdul Kahar. Okey Ustaz, 97 ayat apa? 118 dan 119. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang dilaknati Allah dan syaitan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bahagian tertentu daripada hamba-hambamu. Dan pasti akan aku sesatkan mereka dan akan aku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Dan akan aku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternakan. Lalu mereka betul-betul memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu mereka betul-betul mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya dia menderita dalam kerugian yang nyata. Terima kasih Tuan Haji Abdul Kahar. Tengok dalam 2 ayat ni, syaitan punya kata-kata apa? La attakhizanna 1. La udillanna 2. Wala umanniyanna 3. Wala amurannahum 4. Satu lagi yang kelima sama juga. Wala amurannahum. Semua kata-kata iblis syaitan dalam 2 ayat tu, termasuk ayat kita tadi, ada lam, ada nun. Maksudnya apa? Aku sungguh-sungguh akan buat. Bukan sekadar janji kosong cakap nak buat. Bila sampai masa ni nak relax, nak tidur, rehat. Dia tak ada hari tidur, tak ada hari rehat. Dia berusaha pagi, petang, siang, malam untuk rosakkan manusia. Tolong baca Tuan Haji Rashid muka surat 152. Hari ni kita banyak buka 152. Surah Al-A'raf. Okey. Lebih kurang dekat semuka dah kita baca 152 ini hari ni. Ayat 16 dan 17. Boleh Tuan Haji Rashid? Tadi Puan Rohana dah baca dah ayat 13 dengan 18. Kalau Tuan Haji Rashid tolong baca ayat 16, ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, kerana engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. 17. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Terima kasih Tuan Haji Rashid. Iblis cakap pada Allah, pertama kat sini ada perkataan la'aqudanna ayat 16. La'aqudanna tu sama juga macam tadi. Ada lam, ada nun satu. Kemudian ayat 16 la'aqudanna, ayat 17 la'atiyannahum. La'atiyanna, aku akan datang betul-betulnya ni pada mereka, kod depan, kod belakang, kod kiri, kod kanan. Masuk depan, belakang, kiri, kanan ni, aku akan senantiasa hasut mereka berbagai cara. Tak jadi hasut ke depan, cuba kod belakang. Cuba kod kiri, cuba kod kanan. Ataupun berbagai cara. Gunalah apa saja untuk hasut mereka. Sebab tu, bisikan-bisikan syaitan ni, Allah panggil, tengok dalam Quran, apa perkataan Allah menuntut bisikan-bisikan syaitan. Apakah perkataan yang Allah Ta'ala gunakan untuk bisikan-bisikan syaitan? Tuan Haji Aziz, tolong baca boleh Tuan Haji Aziz? Tuan Haji Aziz ada? Page terakhir surah Al-A'raf. Page terakhir surah Al-A'raf, muka surat 186. Ya ke? Sorry. Bukan. Muka surat 176. Ya, 176. Ayat 201. Ya, 201. Sesungguhnya orang yang bayangi mereka pun segera itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Sekali lagi Tuan Haji Aziz, ada betul-betul ada part-part yang saya tak dengar. Sekali lagi boleh Tuan Haji Aziz? Sekali lagi. Sesungguhnya boleh? Ada Tuan Haji Aziz?
Baik. Okay, tak apa mungkin line problem, tak apa. Okay, kalau kita tengok terjemah dia ni 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idahum mubsirun. Itu terjemah dia. Ayat dia. Terjemah dia, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila datang kepada mereka hasutan-hasutan daripada syaitan, bisikan-bisikan daripada syaitan. Jadi hasutan dengan bisikan tu apa bahasa Arab dia kat sini? Hasutan dengan bisikan tu dalam bahasa Arab, kalau tuan-tuan tengok page tu, ayat tu, perkataan yang digunakan ialah ta'ifun. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun. Ta'ifun ni diterjemahkan dengan evil thought, hasutan, bisikan daripada syaitan. Sorry. Jadi ta'ifun ni dari sudut bahasa apa dia? Dari sudut bahasa orang yang tawaf. Ta'if ni orang yang tawaf. Kita sedang bertawaf, kita ta'if. Ana ta'if, saya sedang bertawaf. Jadi sebagaimana orang tawaf, contoh ni Kaabah lah, segi empat ni Kaabah, kita akan pusing tawaf kan? Tawaf. Macam itulah juga hasutan syaitan pada kita ni seolah-olah syaitan tawaf, pusing depan, belakang, kiri, kanan untuk asal kita buat jahat. Kat sana ada benda haram, dia asal kita tengok benda haram, tengok. Kat sana ada majlis tak baik, dia asal kita pergi. Itu masuk ta'if kat sini. Sebab tu Nabi ajar doa. Saya share kat skrin dan saya akan share dalam grup Kerah Malam nanti. Tengok kat skrin doa ni. Kita amalkan. Tiap-tiap hari Nabi baca doa ni. Nabi imam paling kuat. Baca juga doa ni. Imam Ahmad daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata Rasulullah SAW tak pernah meninggalkan doa-doa. Pagi ke petang ke Nabi akan baca doa ni. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar, lepas sembahyang zuhur, maghrib, isyak, bacalah doa ni. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta keampunan dan juga kesejahteraan, kesihatan dunia akhirat. Ya Allah, aku minta kepadamu keampunan, kesejahteraan dalam agamaku, duniaku, keluargaku, harta bendaku. Bagus doa ni. Ya Allah, tutuplah aib-aib aku dan berilah aku rasa aman daripada perasaan takut. Wa amin rawati. Ya Allah, jagalah aku daripada depan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri, daripada atas. Dan aku berlindung dengan kemuliaan-Mu daripada aku ditenggelamkan daripada belah bawah aku. Ini ada hadis ni. Boleh ambil gambar sebelum saya padam, ambil gambar, amalkan hari-hari. Payah hafal, ambil gambar dan telefon, lepas sembahyang buka telefon baca doa ni. Orang tengok asyik main telefon je dia ni, lepas sembahyang tu buka telefon. Biarlah dia tak kata apa pun, buka telefon untuk baca doa yang Nabi ajar baca. Syaitan kata, tak habis lagi. Syaitan kata, aku akan hasut anak Adam supaya mereka tak nak buat apa yang kau suruh buat. Ini janji iblis ni. Aku akan hasut anak Adam agar mereka meninggalkan apa yang Allah Ta'ala suruh mereka lakukan. Dalam sebuah hadis, kelas daripada Imam Ahmad, daripada Faqih, Sirah bin Abu Faqih, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, terjemahan dia, syaitan ni dia akan halang anak Adam daripada semua jalan kebaikan. Mula-mula dia halang anak Adam masa nak masuk Islam. Dia akan cakap apa? Kau nak masuk Islam? Kau nak tinggalkan agama nenek moyang kau? Lalu anak Adam ni tetap tidak menghiraukannya dan masuk agama Islam juga. Okay, fine. Tak apa. Fail. Iblis gagal kat sini. Lalu Nabi SAW kata, Nabi ajak hijrah. Nabi ajak sahabat-sahabat hijrah. Iblis halang pula dia tak bagi hijrah. Dia kata apa? Kau nak hijrah ke? Kau nak tinggalkan tanah air kau? Orang yang hijrah ni, dia macam, orang yang berhijrah ni, Iblis kata, dia macam kuda yang putus tali daripada tuan dia. Kuda yang putus tali daripada tuan dia. Kuda yang lari putus tali daripada tuan dia, tak tahu arah tuju, kuda nak pergi mana? Kau nak hijrah juga? Maka Nabi kata orang tu pun dia tetap hijrah, dia mengingkari, tidak menghiraukan hasutan syaitan. Okey, Iblis tak putus asa lagi. Dia halang pula jihad. Nabi ajak jihad kan, dia tak bagi jihad pula. Itu jihad lawan, jihad korbankan diri dan harta. Iblis kata apa kat dia? Tuqatilu fatuqtalu fatunkihul mar'ah wa yuqsimul mal. Kau nak pergi perang, nanti kau mati, bini kau nanti kahwin dengan orang lain. Harta kau nanti akan dibagi-bagikan, baik jangan pergi perang.
Maka Nabi kata orang tu tetap mengingkari iblis, tetap pergi perang juga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman fa'ala dzalika minhum famata kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu jannah." Nabi bersabda, siapa yang buat macam tu lalu dia mati, maka menjadi tanggungjawab Allah masukkan dia dalam syurga. Wa in qutila kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu jannah. Kalau dia terbunuh sebab dia pergi perang, maka wajib bagi Allah masukkan dia dalam syurga. Wa in ghariqa, walaupun dia pergi perang naik kapal tenggelam, maka Allah masukkan dia dalam syurga. Wa qasathu dabbatun, tengah-tengah pergi perang, dalam perjalanan nak pergi perang, tak sempat perang pun lagi, jatuh kuda, jatuh pada binatang tunggangan, masuk syurga Allah Ta'ala juga. Di setiap kali syaitan ajak kita buat jahat, kita tidak menghiraukannya, tak nak buat apa dia suruh, maka kita sedang menggembirakan Allah dan kita sedang mengecewakan syaitan. Sahabat Nabi yang hijrah hebat tak? Hebat. Sahabat Nabi yang hijrah daripada Mekah ke Madinah hebat tak? Hebat. Jadi syaitan gagal untuk hasut mereka tidak hijrah. Adakah bermakna syaitan gagal sekali, syaitan akan duduk malah hasut dia ni tak jadi? Malah hasut sahabat-sahabat ni, sebab kalau hasut sahabat-sahabat ni tahu dah tak jadi. Tak. Syaitan hasut benda lain pula. Kita pun sama lah. Syaitan mungkin tak berjaya hasut kita bab dosa judi, bab dosa minum arak, syaitan tak berjaya, syaitan tahu. Okey, tak apalah, dia ni kalau ajak judi minum arak pun tak jadi. Jadi syaitan pun rasa tak payahlah ajak ustaz tu, dia takkan minum araknya, takkan judinya. Tak apa. Ustaz tu ada minat yang lain. Ustaz tu ada dia punya favorite dia yang lain, kita ajaklah dia benda yang dia minat. Jadi maksudnya syaitan dia ada langkah-langkah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Bila sebut langkah-langkah maknanya apa? Syaitan ni dia ada step-step dia. Dia bukan sembrono main pergi asuk siapa-siapa suka hati. Tak. Setiap orang dia nak asuk, dia study dulu apa minat dia, apa suka dia, apa dia suka buat malam-malam, apa dia suka fikir seorang-seorang. Tu semua syaitan tahu. Jadi saya akan gunakan minat kita, hobi kita, apa yang kita suka untuk bawa kita kepada kesesatan. Okey, jadi kita amalkan doa tu, semoga Allah pelihara kita daripada hasutan syaitan. Boleh ya? Apa yang kita berhenti sini dulu. Tak baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tak baik daripada kekurangan saya, minta maaf pada tuan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا مباركا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua. Mohon maaf salah silap kalau ada. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.